Okey. So kita tengok ya. Okey, ini adalah persamaan yang pertama. Okey, A1X tambah B1Y. Ini ada kelas. Ini ada kelas. Orang garis sana, garis sini. Kerik sana, kerik sana. Jadi kita boleh tahu. Okey. So yang ni okey. Persamaan linear pertama. Saya tak present. Ha? Saya tak present. Okey, ni persamaan linear pertama. Okey, ni persamaan linear kedua. So step yang pertama, kita kena tukarkan dia daripada bentuk persamaan linear kepada bentuk matriks. Okey. So kalau kita tengok kat sini, okey, A1 B1, A1 B1, A2 B2 ini adalah nombor. Okey, sama ada nombor positif ataupun negatif lah. Okey. So persamaan linear ni menggunakan variable X dengan Y. So dia akan jadi X, Y. Okey. So C1, C2 ini adalah satu nilai. Okey, mungkin positif, mungkin negatif. So kita akan letakkan dia di sinilah. Okey, dalam bentuk matriks. Okey. So yang ini adalah matriks. Matriks ni kita namakan sebagai matriks A. Okey. X, Y kecil ni kita namakan sebagai X. Okey, C1, C2 ni kita namakan sebagai matriks B. Okey. So daripada daripada dua persamaan linear, kita boleh tukarkan dia menjadi bentuk matriks A, X sama dengan B. Okey. Sebagai contoh, okey, kita ada tiga pattern ya, tiga pattern. Okey, pattern yang pertama, kalau saya buat kat sini, okey, negatif X tambah 2Y sama dengan 8. Okey, ini persamaan pertama. Okey, 3X tolak 5Y sama dengan 10. Okey, so sekarang ni kita kena tukarkan dia dalam bentuk matriks. Okey, so yang pertama kita keluarkan dulu nombor dia. Okey, yang ini adalah negatif 1. Yang ini adalah positif 2. Yang ni adalah positif 3. Yang ni adalah negatif 5. Okey, so ini adalah matriks dalam bentuk 2 darab 2. Okey, kemudian okey, dia menggunakan variable X dan variable Y. Okey, so kita keluarkan X, Y sama dengan, okey, so yang ni adalah dia punya C1, C2. Okey, so 8, 10. Okey. Okey, so kita akan dapat jawapan nanti dalam 2 darab 1. Okey, yang ni faham tak? Okey, pattern yang kedua, saya menggunakan variable lain. Contohnya, okey. Contohnya, okey, 3A tolak 4B sama dengan negatif 5. Okey, ini persamaan pertama saya. Okey. Kemudian, okey, negatif 8A tolak 6B sama dengan 10. Ini persamaan kedua. Okey. So, kita akan keluarkan dia sama juga. Okey. Nombor 3, negatif 4, negatif 8, negatif 6. Kemudian, dia menggunakan variable A dan B. Okey. So, kat sini akan A, B. Okey, kemudian yang ini adalah dia punya C dia. Okey, so negatif 5, positif 10. Okey, ini matriks 2 darab 2. Ini matriks 2 darab 1. So nanti jawapan kita 2 darab 1. Okey, ini boleh faham tak? Boleh sir. Okey. Kalau saya bagi pattern matriks yang 3 darab 3. Okey, kali ini saya bagi persamaan linear yang ada 3 persamaan. Okey, contohnya ya, contohnya. Okey, X tambah 2Y tolak 3Z sama dengan 10. Okey, ini persamaan pertama saya.
Persamaan kedua saya negatif 2x tambah 4y tolak 5z sama dengan negatif 6. Okey, persamaan ketiga saya, okey, 10x tolak 11y tambah 12z sama dengan 20. Okey, ini persamaan ketiga saya. So, saya perlu keluarkan dia. Okey, positif 1, positif 2, negatif 3, negatif 2, positif 4, negatif 5, positif 10, negatif 11, positif 12. Okey, so sekarang ni dia menggunakan variable x, variable y, variable z. Okey, so kita akan keluarkan dia x, y dan z. Sama dengan, okey, so ini adalah kita punya C kita. Okey, so yang ni adalah positif 10, negatif 6, positif 20. Okey, so ini adalah matriks jenis 3 darab 3, 3 darab 1. So jawapan kita adalah 3 darab 1. Okey, yang ni boleh faham tak? Faham sir. Ada sebarang pertanyaan? Ada sebarang pertanyaan tak? Boleh ikut? Boleh. Boleh, sir. Okey. Ingat sekarang ni kita sedang belajar matrix inversion method. Okey, so dalam matrix inversion method, dia akan melibatkan matrix songsang. Okey, so senang saja. Cara dia senang saja. Okey. Okey, basic dia, yang ini kita namakan dia sebagai matrix A. Yang ini kita namakan dia sebagai X. Yang ini kita namakan dia sebagai B. Okey, so A, X sama dengan B. Okey, apa tujuan kita belajar matrix inversion method ni? Okey, matrix inversion method ni, kita nak mencari nilai X dan Y. Contohnya macam ni kita nak cari X dan Y. Kalau macam ni kita nak mencari nilai A dan B. Macam ni kita nak mencari X, Y dan Z. Tetapi dia menggunakan perwakilan X huruf besar. Okey, dalam erti kata lain, secara matematiknya, kita nak dapatkan X, A ni kita kena pindahkan ke kanan, betul? So dia akan jadi B bahagi A, betul? Okey, B bahagi A ni sebenarnya adalah A inverse dot B. Okey, A inverse dot B. Okey, so kita kena selesaikan macam mana nak cari A inverse ni. Okey, persoalannya macam mana kita nak cari A inverse ni. Okey, dari segi hukumnya, okey, dalam matematik kita ada left hand side, kita ada right hand side. Okey, so kita nak darabkan dengan A inverse di sebelah kiri, kita juga kena darabkan dengan A inverse di sebelah kanan. Supaya apa? Supaya dia seimbang. Okey, apabila A inverse didarabkan dengan A, kita akan dapat matrix identity. Okey, so matrix identity adalah matrix jenis 2 darab 2 ataupun 3 darab 3. Okey, kalau kamu ingat hari tu, saya pernah tunjukkan matrix identity. Okey, 1, 0, 0, 1. Okey, so ini adalah matrix identity jenis 2 darab 2 ataupun matrix identity jenis 3 darab 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okey, ini adalah matrix identity jenis 3 darab 3. Okey, so yang tadi ni dia tunjukkan AX sama dengan B. Okey, konsep dia macam ni Dalam matematik kita ada left hand side, kita ada right hand side. So, bila kita nak bagi seimbangkan kedua-dua belah, sebelah kiri dengan sebelah kanan, okey, sebelah kiri kita darabkan dengan A inverse. So, di sebelah kanan pun kena darabkan dengan A inverse. Okey, yang mana yang ini kita akan dapat matrix identity I. Yang ni lah, sama ada matrix dia adalah 2 darab 2 ataupun 3 darab 3. So, I darabkan dengan X, kita akan dapat A inverse darabkan dengan B. Okey, I ni apabila darabkan dengan X, kita akan dapat X balik. Okey, maka inilah formulanya. Formula yang kamu akan guna pakai untuk menyelesaikan matrix
inversion method. Okey, boleh faham tak? Okey, kamu tak perlu nak tunjukkan, kamu cuma hafal sahaja. X sama dengan A inverse darab B. Okey, boleh faham tak setakat ni? Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan, okey, macam mana kita nak cari A inverse. Okey, so formula A inverse untuk matriks jenis 2 darab 2, formulanya adalah 1 per determinant. Okey, darabkan dengan, okey, dekat sini, okey. Sebelum ni saya pernah tunjukkan dekat kamu, kalau matriks A, B, C, D, betul? Okey, so bila kita nak gunakan formula A inverse ni, 1 per determinant, darabkan dengan, okey, dekat sini dia akan jadi D. Dekat sini dia akan jadi A. Dekat sini dia akan jadi negatif B, dekat sini akan jadi negatif C. Okey, so ini adalah formula untuk mencari A inverse bagi matriks jenis 2 darab 2. Okey, so kita tengok dalam slide. Okey, ni contoh dia. Okey, ni matriks A jenis 2 darab 2. Okey, so kita nak cari A inverse. Okey, 1 per determinant A. Okey, determinant A ni dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai pembeza layan. Pembeza layan ataupun ada juga buku mengatakan dia adalah penentu. Okey, so formulanya adalah A darab B tolak B darab C. Okey, so ini A darabkan dengan D tolak B darab C. Okey, so ini bila kita dah dapat dia punya determinant, dia darabkan dengan B, negatif B, negatif C, positif A. Tengok dia berubah kedudukan. Okey, dekat sini asalnya A, dekat sini D. So dia switch kedudukan. Okey, untuk B dengan C, dia akan darabkan dengan negatif 1. Okey, contohnya kalau kat sini positif 5, dekat sini dia akan jadi negatif 5. Kalau contohnya dekat sini negatif 6, dia akan jadi positif 6. Okey, ini adalah formula dia. Darabkan dengan negatif 1, darabkan dengan negatif 1. Okey. Okey, ini contoh dia. Kita tengok contoh. Okey, diberi dua persamaan linear. Persamaan pertama, persamaan kedua. Okey, saya harap kamu faham kenapa dia dinamakan persamaan linear. Okey, persamaan linear kerana, okey, kuasa tertinggi bagi variable X adalah 1. Kuasa tertinggi bagi variable Y adalah 1. Okey, masa kamu belajar Maths for Engineering, Maths Engineering 1, kamu dah didedahkan dengan apa itu persamaan linear, apa itu persamaan kuadratik, apa itu persamaan kubik. Okey, so persamaan linear adalah persamaan yang mempunyai variable ataupun kuasa tertinggi dia adalah 1. X kuasa 1, Y kuasa 1. Okey, so kalau kita tengok aplikasi matrix inversion method ni sama macam kita selesaikan persamaan serentak. Okey, kalau kita ingatlah masa kita belajar persamaan serentak dalam Engineering Mathematics 1, kita diminta untuk mencari titik persilangan, koordinat X dan Y. Okey, menggunakan kaedah substitution method ataupun elimination method. Okey, so dalam matrix dalam matrix sama juga. Kita gunakan kaedah matrix untuk mencari nilai X dan Y dia. Okey, so di sini tengok step yang pertama, persamaan kedua, dia keluarkan dalam bentuk matrix 3, negatif 2, 2, 5, X, Y, 4, 1. So ini adalah A, ini adalah X besar, ini adalah B, matrix B. Okey, so dulu dia punya determinant menggunakan formula A darab D, A darab D tolak B darab C. Okey, 3 darab 5 positif 15 tolak negatif 4. Tolak negatif 4 akan jadi tambah 4. Okey, so mana datang 5, 2, negatif 2, 3. Yang ni yang saya kata tadi. Okey, 3 dengan 5 akan switch kedudukan. 3 dengan 5 akan switch kedudukan. 3 akan pergi ke tempat 5, manakala 5 akan pergi ke tempat 3.
yang ini dengan negatif 2 akan darabkan dengan negatif 1, so jadi positif 2. Yang ni positif 2, darabkan dengan negatif 1, dia akan jadi negatif 2. Okay, so kita dah dapat 1/19, iaitu skala dia, darab masuk dalam setiap elemen-elemen dia. Okay, A11, A12, A21, A22. Okay, so kita dapat jawapan inverse bagi matriks A adalah 5/19, 2/19, negatif 2/19, 3/19. Okey, boleh faham tak? Sir, Ya? 5 bahagi 19 tu apa? Apa? 5 tu bahagi 19 Bukan 5 bagi 19. 1/19 darab 5. Okey? Yang ini 1/19 darab masuk dalam setiap nombor-nombor ni. 1/19 darab masuk ke setiap nombor-nombor ni. Sebab tu dia jadi 5/19, 2/19, negatif 2/19, 3/19. Okey? Kita dah belajar tentang skala multiplication. Kalau kamu ingat, okey? Ini nota dia. Okay, ini nota dia. Skala multiplication. Nombor, darab masuk ke setiap nombor. 2 darab 4, 2 darab 0, 2 darab 1, 2 darab negatif 9. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay, step yang seterusnya, baru kita gunakan formula ni. Okay, X sama dengan A inverse darab B. Okay, so ini adalah B dia. Okay, matrix A inverse adalah 2 darab 2. Matrix B adalah 2 darab 1. So jawapan kita nanti adalah 2 darab 1. Okay, so cara dia sama. Okay, baris yang pertama darabkan dengan kolom yang pertama. So kita akan dapat yang ini. Baris yang kedua darab kolom yang pertama, kita akan dapat yang ini. So jawapan dia, X sama dengan 22/19, Y sama dengan negatif 5/19. Okay, boleh faham tak? Sir, yang step 2 tadi, find inversion. Satu bahagi 15 tambah 4, saya miss tadi, macam mana boleh dapat 5 tambah 4? 15 tambah 4. 12 tambah 4 mana? 3 darab 5, 15. Okay. A darab D, 3 darab 5, 15. Tolak, negatif 4 darab 2, positif 4. Oh, okay. Okay, boleh tak? A darab D, 3 darab 5, dapat 15. Tolak, negatif 2 darab 2, negatif 4. Tolak dengan tolak negatif 4 akan dapat positif 4. Aha. Okey, macam ni. Okey. Okey, ni matriks A. Asal dia A, B, C, D. Okey. So, formula untuk determinant, ini dipanggil sebagai determinant ataupun penentu. Formulanya adalah A, D, A darab B, tolak B darab C. Okey. So, sekarang ni, okey, so sekarang ni, okey, 3 negatif 2, 25. 3 negatif 2, 25. Okey, so ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Okey, so bila kita masukkan, okey, 3 darab 5 tolak negatif 2 darab 2. So kita dapat 15 tambah 4. Okey, boleh faham tak? Okay, dapat Okey. sir. Terima kasih. Nak tanya apa? Saya dapat. Saya faham. Siapa? Keluarkan dia. Kau sangka tu patah ke kan?
Okey, seterusnya Firas tutup pintu Firas. Okey, seterusnya okey, X sama dengan A inverse darabkan dengan B. Okey, A inverse tadi kita dah dapat 1 per A, 1 per determinant A, kita darabkan dengan okey, sini adalah D, sini adalah negatif B, sini adalah negatif C, sini adalah A. Okey, kemudian darabkan dengan B. Okey, darabkan dengan matriks B. Janganlah masuk dalam, dia ada kelas. Baby main luar. Okey, so sekarang ni kita dapat tadi 1 per 19. Okey. Okey, ni D kan? Ni D. So D kita adalah 5. A kita kat sini adalah 3. Okey. Ini adalah negatif B. So ini adalah negatif 2. So dia akan jadi positif 2. Yang ni pula C. 2 kat sini negatif C. So dia akan jadi negatif 2. Okey, darabkan dengan matriks B. Okey, so kita kena selesaikan yang ini dulu. Baru boleh darabkan dengan B. Okey, so kita dapat sini 5 per 19. 2 per 19. Okey. Ini adalah positif 2 sorry, negatif 2. Sini negatif. Ini 2. Negatif 2, negatif. Okey, sini negatif 2 per 19. Kemudian 5 per 19. Okey, darabkan dengan B. Okey, so B kita tadi adalah apa? 41. Okey, ni matriks jenis 2 darab 2. Ni 2 darab 1. So nanti jawapan kita akan dapat dalam 2 darab 1. Okey. So baris yang pertama darabkan dengan kolom yang pertama. Okey. So 5 per 19 darabkan dengan 4. Okey. Tambah 2 per 19 darabkan dengan 1. Okey. Kemudian baris yang kedua darabkan dengan kolom yang pertama. So kita akan dapat sini negatif 2 per 19 darabkan dengan 4. Okey, tambahkan dengan 5 per 19 darabkan dengan 1. Okey. So kamu tekanlah kalkulator. Okey, kamu tekanlah kalkulator untuk jawapan yang pertama ni. Okey, 5 darab 4 20. So 20 per 19. Okey, tambah 2 per 19. Okey, so kat sini, kenapa dapat jawapan lainnya ni? 22 per 19. Okey, 22 per 19. Okey, yang ni pula negatif 2 darab 4, negatif 8 per 19. Okey, negatif 8 per 19. Okey, tambahkan dengan 5 per 19. Bukan tambah 3 per 19. Ha? Sebab tadi kan kita tukar A ke D, jadi D tu dah naik ke atas kan? Macam itulah. Nilai A tu tadi 3. Oh, kat sini saya Jadi silap Silap. Alamak. Okey, sorry. Silap tu, nilai tu je. Ya. Question tu dah betul. Sin 3 pula. Sin 3. So kat sin 3. Okey, so negatif 8 tambah 3. Negatif 5 lah. Negatif 5 per 19. So ini adalah 2 darab 1. (22 per 19) 22 per 19 negatif 5 per 19. Okey.
Okey. Boleh faham tak? So hari ni saya cuba tunjukkan untuk matriks jenis 2 darab 2 dulu. Kelas yang seterusnya saya akan tunjukkan matriks 3 darab 3. Okey? Okey, so bagi menguji sama ada kamu faham ataupun tak, okey, cuba buat soalan 3A, 3B. Okey, cuba buat soalan 3A dengan 3B dulu. Okey, yang lain semua soalan matriks 3 darab 3. Okay, determine the determinant of the following matrices. Okay, determinant A darab D tolak B darab C. A darab D tolak B darab C. Okay? Okay, saya bagi masa 5 minit. Cuba buat soalan 3A, 3B.
Okey, soalan 3A. Siapa volunteer nak jawab? Saya sir. Soalan 3A, siapa Saya, volunteer sir. nak jawab? Okey, siapa nama? Jawapan apa? Nama Izwan, jawapan dia 10. Apa? Jawapan dia 10. 10. Okey, kita tengok ya, betul tak Izwan punya jawapan? Okey, 1 darab 4, 4. Okey, 4 tolakkan dengan negatif 6, tolakkan dengan negatif 6 jadi tambah 6. So kita akan dapat 10 lah. Okey, so determinan bagi matrix A adalah 10. Okey, betul Izwan. Okey, soalan 3B. Soalan 3B. Okey, siapa volunteer nak jawab? Saya sir. Okey, siapa nama? Hasana. Apa? Hasana. Hasanah. Okey, apa jawapan Hasanah? Negatif 13. Negatif 13. Okey, kita tengok jawapan Hasanah betul ataupun salah. Okey, negatif 2 darab 4. Okey, negatif 8. Negatif 8 tolakkan dengan 1 darab 5. So negatif 13. Okey, so jawapan Hasanah adalah betul. Okey. Okey, saya akan tunjukkan kat kamu cara nak mengira untuk matriks 3 darab 3. Okey. Ni contoh ya. So ini adalah matriks A. Okey, saya ambil 1, 2, 3. Okey. 3, 4, 5. 5, 6, 7. Okey, so saya selangkan dengan negatif, 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 negatif. Okey, so nombor ni saya reka ya, nombor ni saya reka. Okey, so kita nak cari dia punya determinant. Okey, step yang pertama, okey, saya tetapkan baris yang pertama. Saya cuma gerakkan kolom yang pertama, kolom yang kedua, kolom yang ketiga. Okey, kemudian kenapa saya tetapkan baris yang pertama? Sebab dia ada simbol kat sini. Ini positif, ini negatif, ini positif. Okey, so positif 1, positif 1. Okey, kali ni saya akan tutup jari saya pada kolom yang pertama. Saya akan tutup jari saya pada kolom yang pertama. So nombor yang tinggal adalah 4, negatif 5, negatif 6, positif 7. Okey, boleh faham tak yang ni? Ulang balik je. Faham je. Boleh faham tak? Saya tutup jari saya pada kolom yang pertama. So nombor yang saya nampak adalah 4, negatif 5, negatif 6, 7. Maksud saya tutup rules tu kan? Baris Okey, pertama. row yang pertama memang saya tutup. Row yang pertama memang saya tutup. Sekarang ni saya kata kolom yang pertama saya tutup. So nombor yang kita nampak adalah 4, negatif 5, negatif 6, 7. Okey, sebab row yang pertama memang saya tutup. Memang dah tutup dah. Okey, seterusnya negatif, negatif 2. Negatif, negatif 2. Okey, kali ni saya akan tutup kolom yang kedua pula. Okey, so bila saya tutup kolom yang kedua, nombor yang saya nampak adalah negatif 3, negatif 5, 5, 7. Negatif 3, negatif 5, 5, 7. Okey, yang ni boleh faham tak? Boleh sir. Cabutlah. Pergi kat dapur sini. Pomong air garam. Okey, seterusnya positif 3. Positif 3. Saya akan tutup kolom yang ketiga pula. So kolom yang ketiga nombor yang nampak adalah negatif 3, 4, 5, negatif 6. Negatif 3, 4, 5, negatif 6. Okey, so kat sini 1. Okey, 4 darab 7, 28, tolak. Negatif 5 darab negatif 6, positif 30.
Negatif, negatif, positif 2. Negatif 3 darab 7, negatif 21 tolak. Negatif 5 darab 5, negatif 25. Tambah 3. Negatif 3 darab negatif 6, positif 18 tolak. 4 darab 5, 28 tolak 30, negatif 2. Tambah 2. Negatif 21 tolak-tolak jadi tambah. Tambah 25. So positif 4. Tambah 3. 18 tolak 20, negatif 2. Negatif 2 tambah 8 tolak 6. So kita akan dapat kosong. Okey, boleh faham tak? Ada sebarang pertanyaan? Sir, Ada sebarang pertanyaan tak? sir, Ya, ya. boleh ulang tak sir? Saya line slow tadi. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Okey. So, ini adalah matriks jenis 3 darab 3. Okey, kita nak cari dia punya determinant. Okey, ini simbol determinant. Okey. So, kita ada 3 cara. Cara yang pertama, kita tetapkan row yang pertama. Bila kita gunakan row yang pertama, di sini ada tanda positif, negatif, positif. Okey? Okey? Saya memilih untuk tetapkan row yang pertama. Okey? Terpulang kepada kamu. Kamu nak tetapkan row yang ke mana? Apa tujuan saya tetapkan row yang pertama? Sebab saya tak nak row yang pertama itu bergerak. Saya tak nak row yang pertama itu bergerak. Saya nak tetapkan row yang pertama. So, yang akan bergerak cuma kolom saja. C1 atau C2 ataupun C3. Okey? Okey, so sekarang ni bila saya decide saya nak tetapkan row yang pertama. Okey? So, yang pertama saya akan ambil yang ini. Positif 1. Saya tutup jari saya pada kolom yang pertama. Bila saya tutup jari saya pada kolom yang pertama, saya cuma nampak nombor ni sahaja. Okey? Yang mana nombor ni nanti, kita akan gunakan formula determinant. A darab B tolak B darab C. Okey, boleh faham tak? Okey, seterusnya, saya akan ambil row yang pertama, kolom yang kedua. Negatif, negatif 2. Negatif, negatif 2. Okey? So, bila saya tutup jari saya pada kolom yang kedua, nombor yang saya nampak adalah negatif 3, negatif 5, positif 5, positif 7. Okey? So, yang ni kita dah tak nampak lah sebab kita dah tutup. Okey? So, cara yang sama, kita akan cari dia punya determinant. A darab B tolak B darab C. Okey, seterusnya saya akan gerakkan kolom yang ketiga pula. So kolom yang ketiga positif 3. Okey? So bila saya tutup kolom yang ketiga, nombor yang saya nampak adalah negatif 3, positif 4, positif 5, negatif 6. So yang ni yang kita dah tutup. Okey, kemudian kita akan cari guna dia punya formula determinant. Okey, boleh faham tak? Boleh sir. Okey, 28 tolak 30. Okey, negatif 21 tolak 25. Okey, 18 tolak 20. Okey, 28 tolak 30 negatif 2.
Negatif 21 tambah 25, positif 4. 18 tolak 20, negatif 2. Okey, 1 darab negatif 2, negatif 2. 2 darab 4, positif 8. 3 darab negatif 2, negatif 6. So, akhirnya kita dapat kosong. Okey, determinan bagi matriks A adalah kosong. Okey, boleh? Okey, bagi menguji sama ada kamu faham ataupun tak, okey, selepas habis kelas sekarang, kamu cuba buat soalan 3C, 3D. Okey, soalan 3C, 3D. Nanti masa kelas kita pada hari Rabu ya, kita akan bincangkan. Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Okey. So boleh buka video, saya nak snap gambar. Okey, kalau tak ada sebarang pertanyaan, kita akan tutup kelas kita dengan bacaan surah Wal-As. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal-As, innal insana lafi khusr, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, tolong onkan video, saya nak snap, nak print screen. Say cheese, 1, 2, 3. Okay, thank you class. Okay, bye. Terima kasih sir. Thank you, sir. Terima kasih sir. Izwan hilang.